Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar tingkatan 2 Pemarasaian Muka. Jadi ini ialah pertemuan kita minggu ke-6. Tapi pembelajaran kita untuk yang kelima iaitu aspek tata bahasa. Ini kita akan lihat untuk 5.1 memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata dalam pelbagai ayat. Kemudian 5.1.1 kita akan memahami dan menggunakan kata ganti nama. Okey, dan kemudian akronim dengan tepat mengikut konteks. Dan 5.1.2 memahami dan menggunakan kata adjektif, jarak, panca indera, ukuran dan sifatan dengan betul mengikut konteks. Okay. Jadi untuk objektif hari ini, okay, kita akan menyatakan sekurang-kurangnya, pelajar-pelajar akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 5 kata ganti nama dan 5 akronim dengan maksud yang tepat. Kedua, memahami dan menggunakan sekurang-kurangnya 3 kata adjektif jarak, 3 kata adjektif panca indera, 3 kata adjektif ukuran dan 3 kata adjektif sifatan dengan tepat. Jadi dalam ni nanti kita akan bincangkan untuk penilaian ini kita akan buat di dalam, seperti biasa, di dalam Google Form. Dan bila anda menjawab Google Form itu, automatik saya akan kira sebagai kehadiran pada sesi PDPR pada hari ini. Baiklah, kita teruskan. Okay, untuk yang pertama itu kata nama. Okey. Pertama ialah kata nama ni dia terbahagi kepada 3. Pertama ialah kata nama am. Kedua kata nama khas. Okey, yang ini ialah kata ganti nama. Okey. Okey, untuk kata nama am, okey, ini contoh dia. Okey. Seperti benda lah, benda. Okey, contohnya kereta, orang, doktor. Kemudian binatang seperti kucing. Kemudian seperti kampung. Okey. Okey. Kemudian kata nama khas pula ialah daripada kata nama am ini, tetapi dia khas. Okey. Kata nama khas ini perlu dieja dengan huruf besar di depan, huruf di depan setiap perkataan. Contohnya daripada kata nama am tadi kereta kan, tapi bila dia ada jenama, dimasukkan jenama, contohnya kereta Proton Saga. Okey. Jadi perlu dieja dengan huruf besar, perkataan kereta Proton Saga. Contohnya perasmian kereta Proton Saga yang baru itu dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, contoh. Okay, daripada doktor tadi, kata nama am, jadi Doktor Farid. Jadi doktor itu perlu dieja dengan huruf besar. Kalau dia secara umum saja, dia akan dieja seperti kata nama am ini. Tapi bila dia lebih spesifik, okay? Jadi dia perlu dieja dengan huruf besar khas. Okay? Contohnya kucing. Kalau kucing-kucing lalu kita akan kata ada kucing. Tapi bila kita bagi nama kucing itu, dia jadi nama khas. Okay? Contohnya kampung. Saya berasal dari kampung petanak. Jadi kampung petanak perlu dieja dengan huruf yang besar. Dia jadi khas. Jadi spesifik. Okay, kemudian kata ganti nama ini terbahagi kepada kata ganti nama diri, tanya, tempat, tunjuk, tak tentu dan juga kata ganti nama terbitan. Ini kita lihat dalam slide yang seterusnya. Okey. Okey, ini adalah kata ganti nama. Okey, pertama adalah kata ganti nama diri. Okey, terbahagi kepada 3, iaitu kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga. Kata ganti nama diri pertama ni dia untuk diri kita sendirilah. Okey, contohnya saya, aku, hamba, beta, kita, kami. Okey, untuk kedua, bila kita bercakap dengan orang yang ada depan kita. Okey, contohnya awak kan. Kalau kita dengan kawan-kawan kita panggil awak, anda, engkau, okey.
Tapi kalau kata ganti nama di ketiga ni ialah bila kita dan kawan kita bercakap tentang orang lain yang tidak ada di situ. Okey, contohnya dia. Okey, contohnya kita kata kawan kita tidak datang lagi ke sekolah kerana dia demam contohnya. Okey, jadi kawan kita tu tak ada di situ pada waktu kita sedang bercakap. Itu ialah kata ganti nama di ketiga. Kemudian kita ada kata ganti nama tanya. Siapa, di mana, apa, berapa. Okey, ini kata tanya lah. Okey. Kemudian kata ganti nama tempat. Okey, di situ, di sana, di sini. Okey. Kemudian kata ganti nama tunjuk. Ini, itu, begini, begitu, demikian. Okey, contoh kita nak tunjukkan sesuatu. Okey, cara membuat kuih adalah begini contohnya, ataupun begitu. Begini ni kalau dia dekat, begitu jauh. Okay? Ini pen saya contohnya. Okay? Ini pen saya. Itu pen awak kalau benda tu jauh. Okay? Kemudian kata ganti nama tak tentu. Apa-apa, siapa-siapa, bila-bila dan mana-mana. Maksudnya tidak ada satu yang spesifik. Okay, kalau jumlah, contohnya kita tak tahu jumlahnya. Okay, contohnya bila-bila. Awak boleh berjumpa dengan saya pada bila-bila masa. Maksudnya tidak ditentukan bila boleh berjumpa. Kalau orang kata kita, awak jumpa saya pukul 10 pagi. Okay, itu spesifik. Tapi kalau tak tentu, dia beritahu kita, awak boleh jumpa saya bila-bila. Kita boleh berjumpa di mana-mana. Maksudnya tidak ada spesifik. Okay, kemudian kata ganti nama terbitan terbagi kepada 3. Pertama awalan, kedua akhiran, ketiga apitan. Awalan ni maksudnya di depan kata dasar itu ada imbuhan ke, pe, pem, pen, peng, penge dan pe. Contohnya kalau perkataan apa ya? Okey, contoh kalau kata dasarnya ialah tulis. Okey. Jadi, boleh ditambah imbuhan di depan awalan iaitu contohnya penulisan. Okay. Kalau akhiran, okay, kita akan tambah daripada tulis jadi tulisan. Okay. Kalau apitan, dia akan jadi pean contohnya. Jadi, daripada kata dasar tulis jadi penulisan. Okay. Jadi, dan sebagainya. Ada banyak lagi kata-kata dasar yang boleh ditambah dengan imbuhan-imbuhan ini. Ataupun kita panggil sebagai kata ganti nama terbitan. Okey, kita teruskan. Ini adalah yang kedua untuk PDPR hari ini iaitu akronim. Okey, akronim ini, okey, dari Kamus Dewan edisi keempat menyatakan bahawa proses kependekan daripada huruf-huruf pertama atau suku kata beberapa perkataan yang boleh diujarkan sebagai satu perkataan. Okey. Jadi untuk contoh yang pertama ini, yang warna hijau ini ialah kependekan daripada huruf-huruf pertama. Okay, contohnya Rizda. Okay. Tahu Rizda? Okay. Google. Boleh Google. MARA contohnya. Paling dekat kita MARA. Majlis Amanah Rakyat. Kemudian MRSM. Okay. Maktab Rendah Sains MARA contohnya. Okay. PDRM. Polis Diraja Malaysia. PBSM. Persatuan Bulan Sabit Malaysia. Ini adalah huruf-huruf pertama digabungkan untuk membentuk akronim. Terdapat juga penggabungan ataupun kependekan daripada suku kata di depan. Okay, perkataan contohnya tadika. Tadika ni kalau yang panjang taman didikan kanak-kanak. Kugiran, kumpulan gitar rancak. Berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Purata, pukul rata. Sukaneka, sukan aneka. Cerpen, cerita pendek. Ini adalah daripada suku kata dalam perkataan yang panjang diambil dan digabungkan, dipendekkan dan digabungkan. Jadi dia akan membentuk akronim. Kita teruskan dengan kata adjektif. Okey. Kata adjektif ialah kata sifat. Okey, yang menerangkan sifat kata nama atau frasa nama.
Okay, kemudian kata adjektif ini dia ada 9 jenis, tapi untuk tingkatan 2 pada tahun ini, okay, pelajar-pelajar akan belajar 4 sahaja, itu jarak, panca indera, ukuran dan sifatan. Okay. Semuanya ada 9 jenis, iaitu keadaan, perasaan, warna, ukuran, panca indera, jarak, bentuk, kekerapan dan waktu. Okay, jadi hari ini kita akan fokus untuk 4 sahaja. Yang pertama iaitu jarak. Okay, jarak ni maksudnya dari satu tempat ke satu tempat, contohnya jarak. Okay, hampir, dekat, jauh, rapat, renggang. Okay, dan ada banyak lagi contoh. Okay, contohnya kedudukan kampung Ali dan Abu sangat jauh, contohnya. Okay, jadi itu menunjukkan sifat frasa nama tadi. Okay, kedudukan yang jauh. Kedua, panca indera. Okay, panca indera. Okay, contohnya panca indera ni daripada kita punya mata, telinga, hidung, mulut. Okay, jadi wangi. Contoh yang pertama, wangi. Ini daripada hidung lah. Kita cium bau, wangi. Busuk contohnya. Okay. Kemudian daripada rasa, daripada lidah. Okay, tawar, masam, manis, lazat. Okay, ini ialah daripada untuk panca indera. Kemudian ukuran. Okay, ukuran lebar, kecil, besar, rendah, kerdil, tinggi dan nipis. Okay, ada banyak lagi untuk ukuran ni. Okay, contohnya Siti menyesal membeli sepasang baju kurung dalam talian kerana saiz yang didapatinya terlalu kecil, contohnya. Okay. Jadi ini ialah yang menggambarkan frasa adjektif tadi. Baju tu kecil, contohnya kecil. Okay. Jadi itu ialah sifat kepada satu-satu objek ataupun benda. Okay, kemudian kata adjektif seterusnya adalah sifatan. Sifat, sifat seseorang, sifat binatang. Okay. Contohnya berani. Okay, berani ni biasa dengan sifat manusia lah. Contohnya sahabat Adrian, seorang yang berani, contohnya. Buas. Okay, buas ni untuk binatang. Okay, contohnya harimau yang terlepas dari kandang zoo itu sangat buas, contohnya. Cergas, ini untuk manusia, sifat manusia. Lemah, takut dan sihat. Ini adalah 4 kata adjektif yang perlu pelajar-pelajar fahami untuk tahun inilah. Jadi tahun sebelum dan tahun semasa tingkatan 3 nanti anda akan belajar lagi. Ada 9 jenis tadi kan, ada 5 jenis lagi akan dipelajari pada pelajaran akan datang. Baiklah, jadi kita dah sentuh 3 perkara tadi. Itu pertama ialah kata ganti, kata ganti nama. Okay. Kata nama kata nama khas dan kata ganti nama. Okay. Kedua, kita belajar tentang akronim, iaitu kita pendekkan perkataan, suku kata dan juga huruf dalam perkataan untuk dijadikan satu akronim. Okay. Ketiga, baru saja kita sentuh tadi, iaitu kata adjektif, iaitu kata sifat kepada sesuatu benda ataupun sesuatu perkara itu. Jadi itu sahaja untuk PDPR pada hari ini. Pelajar-pelajar perlu menjawab soalan di Google Form yang saya akan bagi link melalui Telegram nanti. Dan selepas menjawab di Google Form itu, saya akan kira kehadiran anda untuk sesi PDPR pada minggu ini. Okay, sekiranya anda ada pertanyaan, soalan ataupun kemusykilan yang tidak faham, boleh mesej saya lah di Telegram ataupun secara peribadilah. Okay. Jadi itu saja untuk hari ini, sehingga kita berjumpa lagi untuk sesi minggu depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan jumpa lagi insya-Allah.